Adakah anda sudah tengok video Ustaz Muhaizat berikut? Kalau belum tengok video ni, anda pergi tengok video tu dulu, lepas tu baru datang sini balik. Jom kita countdown sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jom kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang subscribe, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. So hari ini kita nak berbicara berkaitan tentang satu isu, iaitu berkaitan dengan video yang anda sudah tengok, berkaitan tentang dakwaan untuk beradab dengan Nabi SAW. Maka jangan baca surah Al-Masad selalu. Itu dakwaan daripada Ustaz Muhaizat dan mungkin dia dapat daripada guru-guru dia. Wallahu ta'ala alam. So hari ini kita nak bincangkan tentang isu ni. Benarkah surah Al-Masad tidak sesuai untuk dibaca ketika solat? Benarkah surah Al-Masad tidak sesuai untuk dibaca ketika solat? Sebab ia berkaitan tentang Abu Lahab, iaitu pak menakan Nabi, pak saudara Nabi SAW. Jom kita tengok satu-satu daripada penjelasan para ulama kita. Syekh Atiyah Saqar, seorang ulama besar Al-Azhar yang pernah menjadi ketua jawatan kuasa Fatwa Mesir. Beliau pernah ditanya tentang isu ni. Tentang hal haram an yaqra al-insanu fi salah suratul Masad. Adakah haram bagi seseorang itu untuk membaca surah Al-Masad di dalam salat? Beliau menjawab, tiada ditemui satu dalil pun yang menghalang membaca surah Al-Masad di dalam salat. Al-Quran seluruhnya adalah kalamullah yang dibaca pada setiap waktu, sama ada di dalam salat ataupun di luar salat. Dengan emosinya sebahagian orang berkata sesungguhnya Rasulullah SAW disakiti dengan bacaan surah Al-Masad kerana ia berkaitan bapa saudara Abu Lahab. Kata Syekh Atiyah Saqar, ini adalah emosi yang tiada sebarang pertimbangan. Hubungan Rasulullah dengan Abu Lahab tidak sama seperti ahli keluarganya yang lain. Bahkan tidak wujud satu pun hadis yang menyatakan baginda Nabi SAW tidak membaca surah Al-Masad di dalam salat. Apatah lagi melarang orang daripada membacanya. Anda boleh melihat apa yang saya sebutkan ini, kenyataan yang disebutkan oleh Syekh Atiyah Saqar ini di dalam Fatwa Darul Ifta Mesir. Ini pula kenyataan daripada Syekh Mustafa Al-Adawi dalam silsilah tafsir halaman 108 jilid yang ke-7. Beliau membicarakan berkaitan tentang hukum qiraatis suratil Masad fi salah. Hukum membaca surah Al-Masad di dalam salat. Sebahagian orang mengatakan makruh membaca surah Tabbat di dalam salat. Aku tidak tahu sebarang sandaran pada kemakruhan ini. Tiada sandaran daripada kitabullah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Surah ini sama seperti surah lain di dalam Al-Quran. Satu hurufnya mendapat 10 kebaikan seperti mana ayat-ayat yang lain. Tidak boleh kita memberikan keraguan serta kekeliruan tanpa adanya dalil daripada kitabullah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Anda boleh rujuk kenyataan Syekh Mustafa Al-Adawi ini di dalam silsilah tafsir jilid yang ke-7. Surah Al-Masad adalah antara surah yang terpenting yang telah mensabitkan kenabian Nabi SAW. Bahkan ia membawa berita kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Abdullah bin Abbas bercerita, suatu hari Rasulullah SAW memanjat bukit Safa. Kemudian baginda menyeru, "Ya Sabahah." Lalu orang Quraisy pun berkumpul kepada Nabi SAW. Kemudian mereka bertanya, "Kenapa dengan kamu ini wahai Muhammad?" Baginda menjawab, "Apa pandangan kamu jika aku beritahu bahawa musuh akan segera menyergah kamu semua? Adakah kamu akan percaya kepada aku?" Maka mereka semua mengatakan bahawa bala, bahkan ya. Baginda pun berkata, "Aku ini adalah pemberi peringatan kepada kamu. Di hadapanku ada azab yang sangat pedih." Lantas Abu Lahab bangun dan dia kata, "Celakalah engkau, sebab ini engkau kumpulkan kami." Kemudian setelah itu Allah Ta'ala turunkan ayat, "Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab." Anda boleh rujuk kisah ini dalam Sahih Al-Bukhari. Mari kita berfikir, benarkah ayat ini menyakiti baginda Nabi? Lalu ia tidak dibaca pada waktu yang paling mulia Al-Quran dibaca.
iaitu dalam salat. Sedangkan tiada sebarang dalil dan bukti seperti mana yang telah dinilai oleh para ulama kita. Kenyataan ini adalah kesan daripada emosi yang diada-adakan sahaja. Ini satu exaggerating to magnify beyond the limits of truth. Jika kita terima bahawa ayat ini menyakiti Nabi, maka akan berlaku larangan daripada membaca banyak ayat Al-Quran. Bukan sekadar surah Al-Masad sahaja. Surah Abasa juga. Bahkan Nabi-Nabi lain juga mungkin terlibat. Tak boleh lepas ni baca surah Maryam. Ataupun jangan selalu baca surah Maryam. Jangan baca surah Maryam dalam salat. Kerana akan menyakiti Nabi Ibrahim dan bapanya yang tidak Islam. Walaupun bapaknya itu menentang agama. Sebab cerita itu ada dalam surah Maryam. Tak boleh juga baca ayat-ayat yang mengisahkan Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kerana isteri-isteri mereka tidak Islam dan menentang agama. Dan banyak lagi cerita-cerita yang seperti ini. Dan ini adalah satu perkara yang mustahil, mushma'un. Tak boleh difikirkan oleh akal. Anggapan dan kempen yang mengatakan bahawa janganlah kita membaca ataupun janganlah sering membaca surah Al-Masad di dalam salat ini. Bahkan sebagai orang mengatakan bahawa ia makruh. Akhirnya akan membawa kepada kita memilih-milih untuk meninggalkan bacaan ayat-ayat tertentu di dalam salat. Ini kempen untuk orang dekat dengan Al-Quran ataupun nak jauhkan orang daripada Al-Quran. Allah sebutkan nama-nama Fir'aun, Haman, Harun dan Abu Lahab. Siapakah orang-orang ini yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Mereka ini semua penjerajah besar. Musuh-musuh Allah yang menzahirkan pemusuhan dengan Allah dengan nyata. Bahkan sebahagian daripada mereka berperang sungguh-sungguh kepada agama. Maka mereka tidak layak dimuliakan dengan keistimewaan pengecualian di dalam baca Al-Quran dalam salat. Jika kita mengatakan bahawa ia menyakiti Nabi, maka ia tidak akan hanya di dalam salat. Bahkan di luar salat pun menyakiti Nabi. Adakah hanya di tempat mulia seperti waktu salat saja dia akan disakiti? Bahkan lebih daripada itu, jika ia menyakiti Nabi sehingga kita diminta untuk beradab, adakah kita mengatakan bahawa Allah yang menurunkan ayat itu sengaja membiarkan Nabi dipermalukan sepanjang zaman? Adakah Allah tidak beradab dengan Nabi? Ini kata-kata yang mustahil untuk kita fikirkan dengan akal. Bapa saudara Nabi SAW yang bernama Abu Lahab adalah manusia yang jelas-jelas telah kafir dan menentang dakwah baginda. Menentang dakwah baginda dengan pelbagai gaya. Saya bimbang ucapan ini bukan mahu menjaga adab dengan Nabi, tetapi mahu menjaga adab dengan Abu Lahab sahaja. Di dalam Al-Quran Allah biasanya tak sebutkan nama orang kerana memfokuskan isu-isu yang sebenar. Tetapi hal Abu Lahab ini berbeza. Disebutkan namanya yang masyhur di dalam ayat yang khusus. Ini menunjukkan pertalian yang Allah mahukan, ialah pertalian akidah. Ia lebih besar dan lebih mulia berbanding pertalian kekeluargaan. Apakah maksud makruh? Sebahagian kita tengok dalam kitab-kitab membicarakan tentang isu ini, lalu dikaitkan dengan hukum makruh membaca surah itu. Kerana memang ada dakwaan itu. Daripada sudut hukum, makruh ialah ma talaba syara' tarakuhu talban ghaira jazim. Syarak menuntut untuk meninggalkannya tetapi tanpa tuntutan yang terlalu tegas. Baik, kita faham daripada kenyataan ini adalah syarak ialah dalil. Sila buktikan dalil manakah yang melarang sedangkan dalil umum sangat jelas. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Ibn Hibban. Syekh Arnaud menyatakan bahawa sanad hadis ini kuat. Idza istaqbaltal qiblah fakabbir, summa qra' bi ummil Quran, summa qra' bima syi'ta. Apabila kamu sudah menghadap kiblat, bertakbir, kemudian bacalah ummul Quran, baca Fatihah, kemudian bacalah ayat yang kamu mahu. Jadi jika tiada dalil makruh ataupun haram, maka ia kembali kepada dalil asas iaitu sunat. Tiada yang boleh mengkuarantinkan arahan Nabi SAW melainkan dengan hujah syar'i. Tiada pengecualian al-istisnaiyat melainkan datangnya daripada Allah dan juga Rasul. Jadi saya nak sebutkan bahawa ucapan yang disebutkan oleh sebahagian kita bahawa kena beradab dengan Nabi SAW dengan tidak membaca surah Al-Masad, surah Tabat di dalam salat itu, ia adalah kenyataan yang berdasarkan daripada emosi semata-mata dan tidak ada dalilnya. Tidak ada masalah kita membaca surah itu, bahkan jika orang memperbanyakkan bacaan itu dalam salat juga tidak menjadi apa-apa masalah. Adakah anda dapat sesuatu untuk perkongsian kita pada hari ini? Kalau dapat, tekan butang share. Semoga yang lain juga dapat manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.